Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersama-sama mentadaburi Al-Quran di dalam juzuk yang ke-11, dan saya yakin bahawa para pendengar sekalian ada daripada kalangan kita yang muda dan ada pun yang berusia. Apapun umur kita ataupun keadaan kita pada masa kini, kita sebenarnya wajib mensyukuri kepada Allah disebabkan Allah masih lagi memilih kita untuk menjadi tetamu Ramadan Al-Mubarak pada tahun ini. Dan kita sudah pun memasuki sepertiga kedua Ramadan. Kejam celik je, tak lama pun rasa kita dah masuk ke 11 Ramadan. Jadi apa khabar Al-Quran setakat ini? Setakat ini kepada diri kita? Dah ada orang kata apa, ayat-ayat Allah ni dah memberi bekas tak dekat hati kita? Dan bagaimana pula tadi di juzuk yang dekat mana? Adakah momentumnya ataupun ada tak dalam diri kita, kita berniat untuk mengkhatamkan Al-Quran pada sesi Ramadan tahun ini? Kalau ni kita sudah berada di juzuk yang ke-11 insya-Allah. Jadi mari kita sama-sama lihat ayat-ayat Allah di juzuk yang ke-11 ini di pada muka surat 218 ayat yang ke-87 dengan tajuk 218 ayat yang ke-87 dengan tajuk sebarkanlah kegembiraan bukan perbalahan. Jadi topik pada hari ini lebih kepada umum, kepada masyarakat sekeliling ya. Baik, para pendengar yang dikasihi sekalian, kita katakan yang boleh memberi kekuatan daripada sudut spiritual healing kepada kita, iaitu bagi saya lah mengenai kisah perjuangan Nabi Musa alaihissalam. Dan kalau kita lihat pun sebenarnya kisah Nabi Musa alaihissalam ni banyak disebut ataupun dirakamkan di dalam Al-Quran berbanding dengan para anbiya yang lain. Jadi kita pergi ke ayat ke-87 dalam Mushaf Al-Quran pada halaman 218. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa'a liqaumikuma bimisra buyutan waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimin. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan kami mewahyukan kepada Musa dan saudaranya, ambillah beberapa rumah di Mesir untuk tempat tinggal kaummu dan jadikanlah rumah-rumahmu itu tempat ibadah dan laksanakanlah solat seperti serta gembirakanlah orang-orang mukmin. Sadaqallahul azim. Ayat ini dia menceritakan atau membicarakan tentang Nabi Musa, dia memberikan berita gembira kepada kaum Bani Israel. Dalam sesi tadabbur yang lepas, kita mengetahui bahawa Bani Israel ini mengalami satu tekanan perasaan yang maha hebat disebabkan oleh kehidupan mereka dijadikan hamba abdi, kemudian anak-anak mereka pernah diarahkan bunuh, dan pada masa Nabi Musa berjaya menumpaskan ahli-ahli sihir Fir'aun, lagi sekali Fir'aun memerintahkan agar anak-anak kecil lelaki dan bayi kecil lelaki dibunuh. Jadi kita boleh bayangkan betapa hebatnya dia punya tekanan perasaan dekat situ yang dihadapi oleh Bani Israel.
Itu yang dihadapi oleh Bani Israel. Jadi, apabila kita, berhadapan dengan, seseorang ataupun, sekumpulan, eee, kenalan kita yang tengah menghadapi, tugas kita sebenarnya yang sihat ni, yang tidak orang kata apa, emosi kita stabil adalah untuk menggembirakan hati mereka. Jadi kita gunakan kefasihan lidah kita dan ketinggian ilmu agama kita untuk mendidik mereka, yang sedang orang kata apa, tersakiti, meyakini pada kemenangan dan kekuasaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibaratnya apabila dia menghadapi ujian tersebut, dia jadi buta. Dia tak boleh orang kata apa, dia lost, dia tak nampak, dia tak faham, tujuan kenapa ujian itu telah dia tak faham, tujuan kenapa ujian itu telah dikurniakan kepada dia. Dia tidak dapat memandang ke hadapan, apa yang Allah telah janjikan bagi mereka-mereka yang diuji. Tetapi, kita sebagai orang yang sihat, yang dalam, naratif yang mendukacitakan tu, kita kena hiburkan hati mereka. Jadi sebenarnya inilah peranan yang, Allah terapkan, kepada Nabi Musa, iaitu dia menjadi imam masjid. Ayat ini telah, saya ceritakan tadi, Allah saya ceritakan tadi, Allah memerintahkan Bani Israel agar 12 kabilah berkumpul satu tempat sebab, mereka ada misi yang lebih besar, yang bersangkut paut untuk meninggalkan Mesir. Jadi bayangkan dikatakan, di dalam uh, bilangan Bani Israel, wallahu alam lah jadi ramai betul tak? Hampir nak dekat 1/2 juta penduduk Bani Israel masa tersebut yang terdiri daripada 12 kabilah. Jadi, mereka kerana Allah tidak mahu mereka berpecah belah. Jadi Allah juga mahukan, Nabi Musa agar mudah dia memberi arahan kepada 12 kabilah ini. Dan apabila sudah ada kediaman untuk semua, 600,000 ni, mereka memasangkan kemah, masing-masing lah, dibahagikan kepada 12 kabilah dan di Nabi Musa alaihissalam ini memastikan, di setiap kemah ataupun rumah masing-masing ni ada solat berjemaah. Jadi maknanya setiap kabilah tu apa-apa pun tetap solat berjemaah dan mengadu kepada Tuhan. Dan mereka ni tidak bersendirian. Dia akan menyebarkan berita gembira. Kalau kita lihat di dalam ayat ni pun, ada ayat ni kata, dan jadikanlah rumah-rumahmu itu tempat ibadah dan laksanakanlah solat serta gembirakanlah orang-orang mukmin. Kerana kalau orang-orang mukmin di sini kita refer kepada Bani mukmin. Kerana kalau orang-orang mukmin di sini kita refer kepada Bani Israel. Tadi saya dah katakan Bani Israel ni menghadapi tekanan yang hebat. Mental mereka tidak sihat fizikal mereka pun tidak stabil. Jadi Allah minta Nabi Musa menggembirakan mereka. Bagaimana cara pula tu nak menggembirakan tu? Maksudnya kita mendengar ataupun kita raikan apa yang mereka hadapi. Kita tidak judge ataupun ini adalah peranan seorang ketua lah. Kita boleh meletakkan diri kita, tidak semestinya kita ni kena tunggu ada orang kata jawatan ataupun kena menyandang jawatan sesuatu baru kita nak cakna perasaan orang keliling kita. Tetapi kita sendiri yang masih sihat, mental kita pun sihat, jasad kita pun sihat, sepatutnya di dalam hati kita kena wujud satu perasaan apabila kita berhadapan dengan orang-orang yang sakit mentalnya ataupun fikirannya sebab pada masa kini perkara ini adalah normal.
Mental illness adalah perkara normal dengan ini, uh, dia punya graf menaik. Dan bayangkan apabila anak saya masuk ke boarding school dan di sana di mana sekecil-kecil form 1 sudah ada yang mengelar tangan. Ini adalah satu tidak sihat dan sangat membimbangkan kerana bayangkan anak-anak yang masih kecil sudah ada mengalami mental illness sebegini ya. Jadi peranan sebenarnya daripada ayat ini kita sebagai orang yang sihat, yang kuat, yang masih yang sihat, yang kuat, yang masih lagi tidak dikurniakan ataupun tidak diuji oleh Allah daripada segi kesakitan di dalam pemikiran kita ni, kita raikan orang-orang keliling kita yang mengalami masalah seperti mana kaum Bani Israel alami kesakitan daripada segi mental dan fizikal mereka ya. Kalau kita lihat ya, bukan sahaja sekarang ni, trend sekarang ni, anak-anak muda pun diuji oleh Allah dengan pelbagai musibah KP. Kita bayangkan mereka kehilangan ya, ada yang kehilangan kerja, ada yang apabila kehilangan kerja tidak dapat membayar sewa rumah, tidak dapat makan, tidak dapat memberi memberi nafkah kepada keluarga. Ianya adalah suatu memberi nafkah kepada keluarga, ianya adalah suatu beban yang berat. Dan ramai di luar sana tidak tahu ke mana mereka hendak tuju. Dan mereka seolah-olah keadaan mereka adalah tidak semua orang tidak semua orang mempunyai orang latar belakang agama yang kukuh. Jadi kita tidak boleh nak mengatakan kepada mereka, rasanya kalau ayat yang biasa kita dengar apabila dikaitkan dengan mental illness ni adalah siapa suruh kau tinggal Tuhan. Pelbagai orang kata apa, cemuhan yang dikenakan kepada orang-orang yang mengalami masalah sebegini. Jadi bayangkan mereka dah lah sakit. Sakit mereka tak nampak, sakit mereka dalaman. Jasad mereka mungkin sihat, tetapi dalaman mereka tidak. Bayangkan mereka tidak ada hala tuju dan apabila mungkin mereka pergi ke masjid ya, dan di masjid pula dia ada satu mindset di sana yang di mana seperti orang biasalah kebanyakannya memang akan menolak orang-orang biasalah kebanyakannya memang akan menolak orang-orang begini yang mengatakan mereka ni tidak pandai membawa diri, terlalu mengikut perasaan, tak kuat semangat. Jadi di sini sebenarnya peranan masjid ataupun imam di situ ataupun orang kata qaryah di sini yang ditunjukkan oleh ataupun dirakamkan oleh Allah pada ayat ini di mana Nabi Musa sangat-sangat membantu ataupun support kaum Bani Israel ini dengan menggembirakan mereka. Bagaimana maksud menggembirakan mereka tu? Maksudnya kita ni mendengar gembirakan mereka tu. Maksudnya kita ni mendengar. Kita sudi untuk orang kata apa? Memberi telinga kita untuk mendengar segala apa permasalahan atau luahan daripada mereka. Dan simpati. Dia tidak boleh salah satu sahaja, kedua-duanya perlu ada sekali apabila kita deal dengan golongan yang mengalami masalah mental illness. Kadang-kadang tu kita tak perlu pergi jauh pun. Dalam ahli keluarga kita yang terdekat pun mungkin ada, keluarga kita yang terdekat pun mungkin ada, dan mungkin kita boleh lihatlah bagaimana diri kita bereaksi apabila kita mengetahui mereka mengalami masalah mental illness. Dan pada akhir zaman ini adalah salah satu penyakit yang diketahui umum di mana jika ditakdirkan kita mengalami kebuluran ataupun ditakdirkan kita akan menghadapi peperangan, maka ramai perempuan yang akan gila.
Jadi gila tu bermaksud mereka tidak dapat menghadapi tekanan yang mereka tempuh pada waktu tersebut, hingga menyebabkan mereka bertindak di luar kewarasan mereka. Ini adalah kerana sebab apa? Sebab apa perkara begini seorang di mana waktu kita diuji dengan musibah yang kuat, apabila iman kita dan cabang iman tu adalah tauhid kita, tidak kukuh di situ pegangan kita, keyakinan kita, kita tidak merasai hidup kita ni ada Tuhan yang boleh kita bergantung, maka musibah yang hebat yang Allah takdirkan untuk kita hadapi, kita mudah tergelincir. Kita tidak nampak sebenarnya kita ni di dalam perjalanan. Dan apabila kita berjalan untuk menuju Allah, untuk kembali kepada kampung halaman kita, maka Allah akan kembali kepada kampung halaman kita, maka Allah akan takdirkan liku-liku hidup yang bukan semuanya mudah ataupun smooth saja. Nikmat saja, pasti ada musibah yang pasti kita kena tempuh. Jadi seseorang yang apabila diuji dengan mental illness ini sehingga mereka membuat perkara-perkara yang di luar batasan norma manusia biasa, ianya disebabkan mereka tidak faham ataupun tidak nampak ataupun buta dengan kebaikan di sebalik ujian tersebut. Jadi tugas kita ataupun sebenarnya peranan masjid adalah untuk memberikan berita gembira itu dengan support, mendengar dan juga membuat sedikit ataupun program-program yang berkaitan dengan permasalahan yang mereka segi orang kata bimbingan grup, kumpulan di mana kumpulan tersebut mereka menghadapi masalah yang sama. Di situ kita di samping kita mendengar, kita juga akan cuba menerapkan unsur-unsur orang kata apa, ilmu orang kata apa, ilmu yang terdiri daripada ilmu tauhid, ilmu tasawuf, dan di situ sebenarnya kita akan cuba untuk membimbing mereka dan memperjelaskan kepada mereka tentang salah faham yang mereka hadapi tentang musibah ataupun ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita perlu raikan mereka kerana ada sebab Allah takdirkan mereka hadir dalam hidup kita dan ianya ujian juga buat kita. Jadi pentingnya sebenarnya kita yang masih lagi sihat, Allah berikan kesihatan yang baik, jasad yang baik untuk mencari ilmu, untuk kita belajar berkenaan dengan Allah dan pelajari cara bagaimana untuk kita berhubung dan berkomunikasi dengan Allah melalui qalbu kita ni. Apa sebenarnya qalbu tu? Kenapa kita perlu bersihkan qalbu kita daripada sifat-sifat terpuji? Kenapa kita tidak boleh fokus kepada jasad sahaja? Semua benda tu ada di dalam kelas tauhid, insya-Allah. Tauhid pun kelasnya banyak peringkat. Mulalah dengan yang level bawahan dulu, kemudian naik satu persatu insya-Allah sehingga ke levelnya Allah akan memberikan ataupun mencampakkan rasa kepada kita untuk kita dapat mengenal dia. Dan akhirnya daripada situlah kita akan merasakan yang Allah itu meliputi kita. Daripada sifat dia, asma dia dan af'al dia sentiasa meliputi kita. Tidak pernah pun dia meninggalkan kita. Segala gerak geri kita ni adalah gerak geri Allah. Dan tasawuf pula adalah satu cabang adab dan cara-cara yang terkait dengan qalbu juga, di mana kita belajar sifat-sifat yang tidak baik di dalam qalbu dan ianya perlu seiringlah dengan ilmu tauhid.
dan sudah semestinya untuk kita mana yang menghadapi masalah tekanan perasaan, tekanan jiwa ini, syariat perlu kukuh terlebih dahulu. Syariat kita pastikan solat kita berada di awal waktu, tepat pada waktunya. Al-Quran tidak pernah tinggal dan Quran tidak pernah tinggal dan amal-amal soleh yang lain pun kita buat dengan istiqamah. Jadi hubungan kita dengan Allah tu perlu kuat. Amalan adalah salah satu tali perhubungan kita dengan Allah. Sebelum kita nak mengenal dia, kita perlu ada satu tali perhubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa tali tersebut, tidak mungkin kita akan mengenal Allah. Allah tak akan mentajalikan dirinya kepada hamba-hambanya yang tidak melaksanakan takwa. Jadi perlu kukuh di dalam kita punya diri. Ianya orang kata macam dah sebati dengan kita. Bukan solat pun tunggang langgang, masih lagi kosong, sekejap solat, sekejap tak solat. Mengaji pun tiada, sekejap tak solat. Mengaji pun tiada. Pelbagailah. Jadi dia bukan begitulah. Sebelum kita nak mendalami jalan tarekat, jalan hakikat dan makrifat, perlulah kita memperbetulkan syariat kita terlebih dahulu. Jadi apabila kita menguasai keempat-empat jalan ini, insya-Allah kita akan boleh banyak membantu orang di luar sana yang memerlukan hikmat kita. Jadi kita ni hikmat untuk siapa? Siapa yang menghadapi masalah? Jadi jangan pernah berkira dengan umat Nabi kerana kita pun umat Nabi. Jikalau Allah memberikan kita kelebihan daripada segi orang kata ilmu dan daripada segi kesihatan yang baik dan ada orang pegangan yang baik, daripada segi keyakinan kita pegangan yang baik, maka kita gunakan perkara tersebut, kurniaan Allah tu kepada kita dengan membantu lebih ramai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memerlukan hikmat kita di luar sana. Jadi penyakit akhir zaman ni bukanlah perkara yang kecil. Ianya akan menjadi satu skala yang besar. Untuk kita menghadapi perkara begini, perlunya kita perbetulkan tauhid kita, perkukuhkan tauhid kita agar apabila kita walaupun saya kata pada masa kini pun dia punya orang kata gerbang penyakit-penyakit akhir zaman tu sudah dibuka pun, tetapi mungkin akan menjadi lebih teruk andai ada perkara-perkara yang melibatkan bencana alam ataupun peperangan yang akan berlaku. Apabila saya menyebutkan tentang perkara akhir zaman ini, tidaklah perlu kita menjadikan perkara tersebut sesuatu perkara yang menakutkan untuk kita. Dia bukan begitu. Jadi Allah akan hadapi pada masa hadapan. Kita kena sentiasa ingat kita ini dalam perjalanan. Jadi pada masa dunia tenang, tidak ada, Malaysia ni masih lagi aman, sejahtera. Jadi pergunakanlah masa yang ada ni diri kita kepada Allah, cari ilmu yang boleh membuatkan kita lebih mengenal Allah agar apabila kita ada ilmu tersebut, kita boleh terapkan dan amalkan ilmu itu dalam kehidupan kita melalui praktis-praktis yang perlu kita tempuh dan akhirnya apabila kita melakukan amal ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan mentajalikan dirinya kepada kita. Selagi Allah kita tidak mengenal Allah, agak sukar untuk kita merasakan hidup kita ni ada Tuhan. Dia senang saja sebenarnya nak lihat pergantungan kita kepada Allah tu kukuh atau tidak. Lihatlah apabila kita diberi
musibah. Waktu ni skala kecil sahaja. Dia melibatkan diri kita sahaja dengan mungkin orang-orang yang rapat dengan kita sahaja. Tetapi apabila keadaan huru-hara terjadi ataupun wallahu alam, kita pun tak pasti bila, kalaulah Allah takdirkan kita akan menempuh waktu tersebut, kalau dalam keadaan sekarang ni kita tidak boleh menghadapi perkara tersebut dengan tenang dan pergantungan kita kepada Allah tu tidak kukuh, apatah lagi apabila kita berada di zaman yang melibatkan skala besar. Ini adalah satu besar. Ini adalah satu orang kata apa ya, kenyataan lah. Dia bukan nak menakut-nakutkan, tidak. Tetapi pada waktu Malaysia aman, damai, ini pun ramai di luar sana yang mengalami masalah mental illness. Apatah lagi nanti dalam keadaan huru-hara, peperangan, bencana, ianya lebih teruk lagi daripada sekarang. Jadi mari kita sama-sama iktibar ataupun ibrah daripada cara Nabi Musa menangani kaum Bani Israel yang pada masa itu diuji dengan tekanan yang hebat. Nabi Musa tidak pernah meninggalkan Bani Israel, malah dia menggembirakan Bani Israel pada waktu tersebut. Dia tidak marahi ataupun menyisihkan mereka, malah Nabi Musa AS mempunyai jiwa yang besar dengan menyapot ataupun memberi semangat dan menunjukkan cara-cara bagaimana perkara tersebut boleh diatasi dengan cara bagaimana Nabi Musa menunjukkan apa jenis perkara yang Nabi Musa apply dengan solat berjemaah dan tidak meninggalkan, setiap kabilah itu diwajibkan untuk tidak meninggalkan kumpulan bersama-sama, together. Tidak orang kata apa, tidak ada perpecahan. Mereka sentiasa bersama dan support each other. Jadi kita boleh apply sebenarnya perkara tersebut dalam kehidupan kita sekarang. Jangan sentiasa menjadikan Al-Quran ni sebagai satu tempat untuk kita jadikan petunjuk di dalam kita menghadapi penceritaan Allah di muka bumi ini. Allah dah cukup cantik dalam Al-Quran. Tinggal kita saja untuk menyelusuri setiap satu ayat yang ada di dalam Al-Quran dengan bantuan daripada para asatizah, insya-Allah. Jadi ada satu perkara lagi yang Allah sebut berkenaan tentang kiblat. Jadi kiblat ini kalau kita nak lihat, yang membuat kiblat ni adalah Nabi Ibrahim, ya. Jadi apabila kita katakan Nabi Ibrahim, apabila kita solat, kita menghadap kiblat, kita boleh ingat kembali apa yang Nabi Ibrahim alami ketika di zaman baginda hidup. Sudah pastinya ujian dia sangat berat dan lebih berat daripada kita. Jadi ingat tak lagi cerita pada tadabbur yang pertama, di mana seseorang khalifah itu dilahirkan melalui ujian di dalam kehidupan. Jadi Nabi Ibrahim ni diuji dengan dihalau keluar ketika dia perlu diarahkan, diperintahkan untuk meninggalkan isteri dan anak-anak dia yang tersayang di padang pasir yang kering kontang tu. Dan juga Nabi Ibrahim juga diilhamkan oleh Allah untuk mengorbankan satu-satunya anak yang menjadi harapannya untuk mewarisi kenabian baginda. Jadi kalau kita lihat Nabi Allah Ibrahim punya ujian, tak terkata sebenarnya, agak berat dan lebih berat daripada kita. Jadi apabila kita menghadap kiblat untuk mendirikan solat,
boleh kita imbas kembali dengan melihat boleh kita imbas kembali dengan melihat mengingati peristiwa ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim sebagai apa? Sebagai orang kata salah satu peringatan untuk diri kita ni bahawa bukan kita sahaja yang diuji. Ramai lagi seperti baginda Nabi Ibrahim alaihissalam diuji dengan lebih teruk daripada kita. Jadi tugas kita adalah apabila hendak berada di jalan yang ilmu, agar dengan ilmu itu dapat membimbing kita dan menjadikan satu benteng kepada kita untuk bertahan ataupun meneruskan ataupun menghadapi ujian itu dengan lebih mudah. Memang lebih mudah. Memang ujian tidak mudah. Saya tak katakan musibah itu mudah. Musibah sangat perkara yang sangat berat untuk dihadapi. Tetapi kita perlu ingat ianya adalah hanya salah satu hentian saja daripada perjalanan kita itu. Apa pun kita perlu meneruskan perjalanan. Jadi tidak mungkin kita dapat meneruskan perjalanan tanpa Allah Subhanahu Wa Taala di sisi kita. Jadi carilah ilmu yang terkait dengan Allah agar mantapkan diri kita dengan apa yang perlu dibuat daripada ilmu yang kita dapat tu, dan daripada situ sebenarnya apabila kita membuat sesuatu amalan ataupun apa sahaja takwa, ianya kerana ramai di luar sana yang melaksanakan takwa tetapi tidak jelas apa sebenarnya definisi takwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi upgrade diri kita dengan sedikit ilmu, mudah-mudahan dengan ilmu tersebut dapat orang kata untuk menjadikan ianya sebagai ways untuk kita meneruskan perjalanan kita dan akhirnya kita dapat sampai ke destinasi kita dalam keadaan Allah redha dan dalam keadaan kita seperti mana kita di alam roh dulu, iaitu kembali kepada fitrah insya-Allah. Jadi saya sudahi sesi tadabbur pada hari ini dengan surah, minta maaf dengan tasbih kifarah dan surah wal as. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.